Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini iaitu mata pelajaran matematik tahun 2. Tajuk bahagi wang. Standard kandungan 4.5 bahagi wang. Standard pembelajaran 4.5.1 membahagi nilai wang dalam lingkungan RM100. Murid boleh rujuk buku teks jilid 2, muka surat 31 dan 32. Di sini cikgu akan ambil beberapa contoh daripada muka surat 31 dan 32. Okey, contoh yang pertama, muka surat 31 bahagi wang. Okey, soalan pertama, RM15 diberi sama banyak kepada 3 orang. Berapakah wang setiap orang dapat? Okey, di sini kita dikendaki membina ayat matematik dahulu. Di sini 15 ringgit diberi sama banyak, diagih-agihkan. Bila diberi, dibagi, diagih-agihkan, ia merupakan bahagi. Kita guna operasi bahagi. Okey, di sini RM15 kita bahagi 3. Jika murid rujuk buku teks, terdapat dua kaedah yang digunakan, iaitu dua cara. Cara yang pertama, bahagi kita guna mata wang, kita guna nilai wang, kita guna wang. Itu wang RM15, kita sediakan RM15, RM5, RM5 dan RM5. Sekarang kita ada 3 keping RM5 iaitu berjumlah RM15. Dan 3 keping duit ini kita bahagikan kepada 3 orang. Di sini cikgu letak nama Ali, kita beri Ali 1 keping, kita beri Nina 1 keping dan kita beri Adi 1 keping. Okey, di sini hasilnya bagi setiap orang mendapat RM5. 15 bahagi 3, kita dapat RM5 bagi setiap orang. Dan cara yang kedua, kita bahagi dalam bentuk lazim. Ini bentuk biasa yang kita belajar, bahagi bentuk lazim. Sebelum ni murid pun dah belajar cara bagi bentuk lazim. RM15, kalau kita tengok sini, RM15 bahagi 3. RM15 kita masuk dalam, kerana kita jumpa 15 dulu, 15 masuk dalam dulu. Okey, dan yang seterusnya akan duduk di luar, iaitu 3. Okey, murid boleh membina sifir. Sifir sama ada murid nak membina sifir secara menegak ataupun melintang, tak ada masalah. Di sini cikgu tunjuk cara melintang. Itu di atas, anak panah yang ke atas sifar sampai 9 dan anak panah yang ke bawah ialah sifir. Kita rujuk kepada bahagi tadi, yang duduk di luar ialah 3, maka di belah bawah ialah sifir 3. Sifar 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Kita tambah je, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, tambah lagi 3, 12, tambah lagi 3, 15, tambah lagi 3, 18 tambah 3, kita dapat 21, 21 tambah 3, 24, 24 tambah lagi 3, kita dapat 27. Okey, inilah sifir dia, sifir 3. Sekiranya di luar ni 4, kita sediakan sifir 4, dan kalau 8, sifir 8 lah. Itu bergantung kepada soalan. Okey, yang anak panah di atas, maksudnya nombor yang di atas ni kita letak bahagian atas. Bahagian atas garisan ni, manakala anak panah yang bawah menunjuk nombor yang bawah ni, kita tulis belah bawah dia. Belah bawah ni. Sebab tu cikgu letak anak panah. Senang murid untuk faham. Okey, sekarang kita tengok yang bawah dia 15. Okey, yang bawah kita cari 15, ada tak 15? Ada 15. Di sini 15, yang di atas kita letak 5. Maksud dia berapa? 3 darab berapa dapat 15? 3 darab berapa? 3 darab 5. 3 darab 5 dapat 15 yang bawah. Kita salin 15 dekat bawah dia. Kemudian kita tolak. Tolak 15 tolak 5. 15. 5 tolak 5. 1 tolak 1. So 15 tolak 15 kita dapat sifar. Okey, di sini kita dah dapat hasil bahagi dah sifar, dan sebelah ni pun dah tak ada nombor dah. Tak ada nilai apa-apa dah. Maksud dia jawapannya adalah RM5. Oleh sebab itu, RM15 bahagi 3, kita dapat RM5. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya, iaitu contoh nombor 2, muka surat 31, contoh nombor 2, iaitu RM30 bahagi 6. Kita guna bentuk lazim di sini. Kita guna cara bentuk lazim. Kaedah yang kedua, cara yang kedua.
Okey, RM30 bahagi 6. 30 kita masuk dalam, 6 kita letak luar. Kita buat rumah dia. Untuk bahagi sahaja bentuk rumah macam ni. Untuk tambah, tolak, tambah tolak dan darab, bukan bentuk macam ni ya. Murid jangan confuse pula. Bahagi sahaja. Okey, sekarang kita tengok kat luar 6, kita buat sifir 6, kita guna sifir melintang pun boleh. Okey, sifir 6, kita buat sifir 6 sifar, tambah 6 dapat 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 6 30, 30 tambah 6 36, 36 tambah 6 42, 42 tambah 6 48 dan dapat tambah lagi 6 dapat 54. Lengkap untuk sifir 6. Di sini kita tengok yang belah bawah ni, tengok anak panah bawah, masuk yang bawah ni, duduk belah bawah dia 30. Mana 30? Ada tak 30? Ada 30. Dan di atasnya ialah nombor 5. So, automatik yang atas kita tulis nombor 5. 6 kali 5. Kita dapat nombor 5 yang atas. Yang bawah kita tulis 30. Dan kita tolak. 30 tolak 30, kita dapat sifar. Okey, di sini kita dah siap untuk RM30 bahagi 6, kita dapat RM5. Oleh sebab itu, RM30 bahagi 6, kita dapat RM5. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Ini contoh yang ketiga. Cikgu ambil contoh dalam buku teks, contoh nombor 5. Contoh nombor 5. Dan ini contoh yang terakhir yang cikgu tunjuk kat kamu. Iaitu RM60 bahagi 10. Kita guna cara yang pertama, dia ada dua cara yang ditunjukkan dalam buku teks. Cara pertama 60 bahagi 10. Okey, 10 darab berapa dapat 60? 10 darab berapa ni? Kita buat sifir. Sifir berapa? Kerana luarnya 10, kita buat sifir 10. Daripada sifar tambah 10 dapat 10, tambah 10 lagi dapat 20, tambah lagi 10 dapat 30, tambah 10 40, 50, 60. Kita tambah je 10. Tambah 10 dan kita dapat 90. Di sini kita tengok 60 di bawahnya, belah bawah 60 ada tak? Ada 60. 60 di bawah, atasnya 6. Maksud dia 10 darab 6 dapat 60. So kita salin yang atas dia 6. Bawah dia ialah 60. Kita letak 60 kat bawah ni dan kemudian kita tolak. Okey, 60 tolak 60, kita dapat sifar. Habis. Tak ada baki dia, sifar dah habis. So jawapan dia ialah RM6. Ataupun cara yang kedua yang ditunjukkan dalam buku teks tu, dia kata apa? Kita kata tadi 10 darab berapa? Sebelum ni kita tak ada jawapan yang ni. 10 darab berapa dapat 60. So kita buat ayat matematik. 10 darab berapa ringgit dapat RM60. Kita boleh terus je rujuk pada sifir tanpa guna bentuk lazim. Kita terus tengok sifir. Sifir 10 darab berapa dapat 60? 10 darab berapa dapat 60? 10 darab 6. 10 darab 6, kita dapat 60. Automatik jawapan yang tengah ni ialah 6. So 10 darab 6 dapat 60. Oleh sebab itu jawapannya ialah RM6. Okey, oleh sebab itu RM60 bahagi 10, kita dapat RM6. Okey, murid boleh pilih mana satu kaedah yang murid minat. Cikgu cadangkan guna bahagi. Biasanya kebanyakan murid guna kaedah bentuk lazim, cara satu yang ni. Itu pun bergantung kepada murid. Okey, cikgu rasa cukup sampai di situ. Kalau murid nak lagi contoh dalam buku teks, ada lagi contoh yang lain. Muka surat 31, 32. Murid boleh rujuk. Sekiranya murid tak faham, boleh hubungi cikgu. Dan murid boleh jawab soalan yang cikgu berikan. Cikgu rasa sampai situ sahaja. Sekian. Terima kasih.